Koresponden bernama kita sekarang kini berada di segmen yang terakhir. Dalam segmen ini kita akan mengupaskan topik berkenaan dengan penjana. Apakah cabaran sistem perbankan kepada perniagaan mikro dan SME? Untuk berbincang mengenai hal ini, kita bersama dengan Muhammad Syairul Nizam Zual Koble, merupakan Presiden Persatuan Perunding Perniagaan Bertauliah Malaysia di talian Skype ketika ini. Assalamualaikum Cik Syairul, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, kita nak berbincang mengenai topik hari ini ya. Dan dikatakan ataupun sejauh manakah keberkesanan program pembiayaan penjana di dalam membantu usahawan mikro dan juga SME ataupun PKS untuk mampu kekal terus berada dalam perniagaan mereka semasa dalam dan juga selepas pandemik COVID-19 ini, kerana ini adalah antara kita ketika ini berada dalam keadaan yang getir ya. Mungkin Cik Syairul boleh berkongsi pandangan mengenainya. Terima kasih kerana menjemput saya. Buat masa ini sebenarnya masih terlalu awal untuk melihat keberkesanan program penjana. Ya. Yeah. Tetapi apa yang penting untuk kita lihat adalah objektif utama dia, yakni melonjakkan perniagaan dengan bantuan kewangan, suntikan modal kerja, bagi membolehkan perniagaan-perniagaan ini kekal dalam perniagaan semasa dan selepas pandemik COVID-19. Tetapi isunya adalah program pemulihan ini, pemulihan jangka pendek ini, ya, skim yang bagus, tetapi kita nak lihat ia dapat membantu usahawan-usahawan dengan efisien, ya, terutamanya dalam aliran cash flow perniagaan. Ya. Dan kita harus ingat ramai usahawan sekarang mengalami masalah aliran tunai semasa PKP bermula Mac lepas kerana mereka tak boleh menjalankan perniagaan. Tetapi mereka masih perlu membayar pembelanjaan seperti gaji dan sewa. Jadi suntikan dana ini amat diperlukan dengan cepat. Dan sebagai talian hayat kepada perniagaan, tak kiralah perniagaan besar ke, PKS ke, ataupun peniaga-peniaga makro. Cuma yang kita mahukan proses bantuan ini supaya lebih cepat dan efisien. Dari segi kelulusan, disbursement, kerana perniagaan tak boleh menunggu lama. Dalam kes ini sebenarnya dalam perniagaan speed is the essence. Ya. Kalau lambat dan melibatkan proses yang lama dan panjang, saya yakin program ini mungkin tidak berapa berkesan, terutamanya bagi pedagang mikro PKS yang amat memerlukan suntikan dana modal kerja pada masa ini. Okey, dan difahamkan ya antara punca kesukaran bagi usahawan-usahawan mikro dan juga PKS mendapatkan bantuan pinjaman skim penjana daripada bank-bank terpilih. Apakah antara masalahnya ataupun apakah sebab-sebab yang membuatkan ianya sukar? Cik Syairul. Cabaran utama bagi kebanyakan usahawan mikro dan PKS ini adalah sebenarnya proses kelulusan. Ya. Merujuk kembali kepada keperluan documentation bagi peniaga mikro dan PKS ya, di dalam usaha mereka untuk mendapatkan pinjaman penjana tadi ini daripada institusi kewangan ataupun dari agensi-agensi seperti MARA, Tekun, PUMB, dan dia tak sama dengan Geran Prihatin. Sebab Geran Prihatin ini lebih mudah kita dapat, 3,000, jadi cepat kan. Tetapi dana-dana bantuan dari institusi kewangan ini agak sukar. Ya? Sebab proses kelayakan dan kelulusan dari pihak institusi kewangan yang dilantik masih menggunakan kredit rating, kredit worthiness, ya, didorong oleh peraturan kredit kontrol mereka, risk management mereka, ya. Jadi menyebabkan banyak pedagang mikro dan PKS, ya, yang mungkin tak layak untuk mendapat pinjaman dari skim penjana, ya. Jadi saya merasakan ada ramai usahawan-usahawan yang mungkin, saya cakap mungkin, tak dapat bermanfaat dari program ini kerana kebanyakannya tak simpan rekod-rekod perniagaan mereka. Ya. Jadi jumlah kategori ini ramai sebenarnya. Ya. Jadi contohlah, saya ambil contoh seorang usahawan catering, ya, berdaftar di SSM tetapi tak ada rekod kewangan. Kerana urus niaga dilaksanakan berdasarkan tunai. Jadi duit tu masuk dalam akaun persendirian. Jadi tak ada rekod. Jadi ini belum lagi termasuk dalam kes-kes yang tak lepas sikris dan sitos. Tapi mereka ini adalah peniaga genuine, ya, dan menyumbang kepada ekonomi negara. Sebab mereka juga menggajikan beberapa orang pekerja. Dan again, mungkin tak sumbang pula kepada pekeso, so-so. Jadi mereka suka untuk dapatkan bantuan-bantuan yang dalam penjana ni. Semua ni terjadi kerana kurang kefahaman peniaga itu sendiri dalam tata cara pengurusan kewangan, dalam penyimpanan dokumen perniagaan. Dan mereka sendiri saya rasa tak pernah menyangka pun sebenarnya yang pandemik seperti COVID-19 ini akan menyebabkan masalah besar kepada mereka. Ya.
Jadi sebenarnya mereka ni pernah dilatih, tetapi tidak mengamalkan sistem pentadbiran perniagaan yang sepatutnya. Dan ada sejumlah besar peniaga yang saya tahu tak daftar SSM, tak daftar LHDN sebab bagi mereka dia rasa tak penting. Dan juga mungkin mereka takut nak bayar cukai. Ya? Betul. Kebanyakannya rekod tak ada. Jadi berdasarkan cash basis. Betul ya? Jadi peniaga-peniaga inilah sebenarnya yang terjejas. Yang mungkin tak dapat apa-apa bantuan disebabkan isu-isu dokumen ini. Betul. Dan Cik Syairul, kita lihat kebanyakan para peniaga khasnya IKS ini jarang sekali memperhatikan sistem perniagaan yang betul. Itu antara sedikit sebanyak membuatkan mereka terlepas pandang untuk menerima bantuan. Dan bagaimanakah caranya dapat kita membantu usahawan ini dalam masa terdekat ataupun jangka panjang? Kerana kebiasaannya ataupun dapat disimpulkan ke golongan yang paling besar terkesan disebabkan COVID-19 ini adalah perniagaan IKS khasnya. Yes, betul. Jadi untuk kita ulas jangka masa panjang dulu ya. Untuk jangka masa panjang saya mencadangkan supaya perlunya ada satu institusi kewangan dan pembangunan usahawan yang misinya adalah untuk membangunkan usahawan mikro dan PKS. It should be a dedicated financial institution for entrepreneurial development. Ya, untuk membangunkan usahawan mikro dan PKS ini, ya, bukan hanya untuk memberi dana tetapi juga menyediakan program seperti handholding business coaching, ya, untuk menentukan kejayaan usahawan mikro dan PKS tadi, ya. Memang ada agensi-agensi yang terlibat buat masa ini Puan, ya, tetapi terlalu banyak, terlalu berselerak dan tak ada koordinasi menyebabkan program-program pembangunan ini tak dikoordinat secara dari peringkat kebangsaan nasional, ya. Jadi kemudian ada isu lagi, isu-isu seperti pegawai pembimbing. Ya. Saya rasa ini perlu diperbagaikan supaya melibatkan mereka yang mempunyai pengalaman, experience perniagaan. Bukan hanya dari pegawai full-time atau career officer yang kadang-kadang kredibiliti pegawai pembimbing ini dipersoalkan oleh usahawan itu sendiri. Sebab kadang-kadang bila mereka minta nasihat yang diberikan itu macam tak relevan dan terlampau ikut buku. Jadi itu untuk jangka masa panjang. Satu sistem pembangunan yang menyeluruh. Ya. Kemudian untuk jangka masa pendek, kita berharaplah proses kelulusan pinjaman penjana ini diubah suai kepada potential business success basis. Dan bukannya proses kelulusan pinjaman perniagaan biasa. Ya. Kita juga perlukan moratorium yang lebih lama sebenarnya. Mungkin sehingga akhir 2020, ya. Dan sekarang kerajaan tengah mengubah undang-undang sementara untuk melindungi bisnes ini dari tindakan undang-undang. Dan ini memang wajar kerana nanti apa akan terjadi adalah isu-isu seperti default payment ataupun non compliant kepada kontrak kerajaan akan dijadikan sebab untuk menyaman usahawan ini. Okey, Syed Syairul, kita dapat lihat ya kebanyakan peniaga IKS ini kadang-kadang berniaga sembrono, ikutkan macam berniaga untuk kelangsungan hidup saja, tidak mempunyai sistem yang teratur. Dan apakah yang seharusnya ataupun perlu usahawan mikro dan PKS ini kita lihat seharusnya mereka ini untuk berubah, dan apakah yang perlu diberi bantuan daripada segi, selain daripada segi sokongan, apakah bantuan yang perlu ada kepada mereka ini? Bagi pendapat saya, di dalam bantuan ataupun sokongan, yang pertamanya tadi of course lah dia untuk jangka masa COVID-19 ini adalah injection cash untuk cash flow. Tetapi saya merasakan bahawa untuk usahawan-usahawan ini untuk terus hidup dan kekal dalam perniagaan, kredit framework tersebut mesti dah diubah. Kredit framework untuk usahawan mesti diubah daripada apa yang saya kata tadi, project success basis, daripada business evaluation dia tu yang menggunakan CTOS, Sikris sebagainya, itu ubah kepada business success basis. Itu yang paling penting. Itu nombor satu. Yang nombor keduanya, ramai usahawan kita ada back track record sebenarnya, especially yang pernah gagal dulu, pinjaman penyimpanan dulu, ada back CTOS, back Sikris, Jadi untuk mereka mendapatkan kelulusan pinjaman daripada institusi kewangan ni satu yang challenging atau mencabar. Ya, cabaran. Sebab cabaran sebab diorang ni dah ada track record yang tak baik. Jadi bank terus-terus tendang, tak dapat. Jadi mereka ini sebenarnya dipenalize kerana kegagalan perniagaan mereka dulu. Jadi environment tersebut tidak menggalakkan manusia ataupun usahawan-usahawan di negara kita ini untuk terus lebih jadi inovatif. Takut. Dan bila takut, mereka tidak berniaga. Sebab kita harus ingat bahawa perniagaan bukan mudah. 1/10 dia yang berjaya, yang lainnya gagal. Especially dalam awal perniagaan, kan? Jadi sebenarnya apa yang kita harapkan adalah satu usaha daripada kerajaan, usaha sistematik kerajaan
bangunkan usahawan dengan program-program bukan hanya dana tapi program-program hand holding dan business coaching. Yang mungkin usahawan mikro boleh kita ambil model seperti di EDI India. Satu program yang sangat bagus dia bagi support sistem, di ekosistem itu dibuat dengan begitu sempurna Tetapi sendiri PKS sendiri mesti berubah. PKS itu sendiri mesti berubah. Yes. Ya, saya sangat setuju. Kita PKS mesti berubah. Dan mungkin selepas ini kerajaan perlu mewajibkan setiap PKS untuk memulakan perniagaan wajib menjalani coaching bagi memastikan perniagaan mereka itu berada di landasan yang sepatutnya. Dan terima kasih Encik Muhammad Syairul Nizam Zual Qobli, merupakan Presiden Persatuan Perunding Perniagaan Bertauliah Malaysia, kerana sudi bersama dengan kami. Dan nampaknya koresponden sudah berada di penghujung rancangan. Teruskan setia bersama kami di saluran Bernama TV untuk berita dan laporan terkini. Saya Nurul Hidayah Umul. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat